terbang dalam pikiran. Haruskah ku terus mengimpikan? Adakah kita akan berkekalan? Mungkinkah kita tak selalu cinta yang indah mekar? Ini ku bela diri biar ku tanya-tanya mengapa hanya sementara. Aku pilih-pilih lagi, pilih-pilih hati buatku mencari. Bergili-gili ganti, gili-gili janji yang dipungkiri. Ku pilih-pilih lagi, pilih-pilih hati buatku mencari. Tentukan kabarkan dan jadikan ku teman. Berteman kemana-mana bukan sekadar kawan. Ku pilih-pilih, aku pilih-pilih lagi, pilih-pilih hati puasku mencari. Bergili-gili ganti, gili-gili janji yang dipungkiri. Ku pilih-pilih lagi, pilih-pilih hati puasku mencari. Tentukan kabarkan dan jadikan ku teman. Dan jika kau berkenan jadikan ku temanmu dan bukan sekadar kawan. Oh bukan sekadar kawan. Cepatnya macam jual entah, tapi kau sendiri malas nak usaha. Cerita sana sini gebang kau merata-rata. Pantang depan mata ada saja cerita. Di kubenit kawan memacam ular sawah. Bila dah tahu kau lari berganti macam kau nak paham. Cerita zaman dulu, Pak Gadok gadai tanah, dia laga ayam, bukan kepunyaannya. Cerita zaman sekarang, kau yang guna duit orang, apabila pecah tembelan, lari lintang pukang, kau tak mampu bayar seku. Pang-pang ala gaza, oh amai-amai, belalang kupu-kupu, bayar duit aku yang semua kau sapu. Asing diri-diri ada sudah datang dari Jawa. Mana kau nak lari bawa duit tu ke mana? Buai laju-laju buai sampailah pokok sana. Duit ku beribu semua entah ke mana. Mana pas orang tikam di tapak kakinya. Dan memang kau salah ku tak kau pun tak apa. Lampung isen semati lo.
Cerita zaman sekarang kau yang guna duit orang. Apabila pecah tembelang lari lipat bukan, kau tak mampu bayar seku. Pang pang ram pam pam, kau amai belalang kupu-kupu. Bayar duit aku yang semua kau tahu. Kambing biri-biri sudah datang dari Jawa. Mana kau nak lari bawa duit tu ke mana? Buai laju-laju, buai sampai pokok senya. Bayar hutang itu takut nanti kau merana. Memandang pasola tikam di tapak kakinya. Tak memang kau salah, ku tak kau pun tak apa. Lampung miseng semakin Lampung miseng semakin Hai! Ni apa benda semua ramai ni? Aku tak faham yang masalah korang ni. Kau tahu tak aku nak tidur? Aku tak faham masalah aku nak tidur. Mengkak-mengkak kat sini ramai ni apa benda ni semua? Ha? Wash apa benda? Tak apa ni? Semua cakap apa? Apa ni? Yang ramai ni kenapa? Dia kuliah ke apa dia? Dia orang mati ke apa dia? Macam pakai spek apa benda semua dia cari sangat aku macam tu. Dengan aku sekarang pasal aku nak ni. Memang sangat ke buat kerja ni ya. Aku buat benda ni semua sebab awet aku tahu dia dah lah tiap-tiap bulan nak Okay, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kita akan mula kita punya taklimat dalam 3 minit lagi.
Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, selamat datang dan selamat datang dan juga selamat memulakan pengajian ataupun memulakan semester baru. Okey, baik. Hari ini kita akan adakan satu taklimat berkaitan pelaksanaan projek, final year project, untuk pelajar semester akhir lah, untuk subjek DFT 6014 Integrated Project. So untuk semester ini difahamkan bilangan studentnya dalam lebih kurang 66 orang kalau tak silap saya. Dan juga bilangan penyelia, supervisornya pun mengikut rasionya ada 20 orang pensyarah ataupun penyelia. So untuk semester ni, untuk taklimat kali ni saya jemput sekali dengan penyelia-penyelia yang kamu akan pilih, sebab untuk memastikan maklumat yang akan disampai akan dapat diterima dengan baik oleh penyelia dan juga pelajar. Dan selamat datang juga kepada Puan Wahidah, Puan Wahidah, Puan KJ kita, dia pun adalah salah seorang SB untuk semester ni. Terima kasih. Dan akan memegang 2 grup Puan Wahidah, paling ramai. Itulah, tak apa. So hari ni saya cuba nak refresh balik lah flow perjalanan FYP untuk semester ni, untuk makluman SB dan juga pelajar lah. Baik. So saya mohon lebih kurang dalam 1 jam ataupun kurang daripada 1 jam untuk saya record balik ataupun saya refreshkan balik perjalanan FYP untuk semester ni. So hopefully semester ni kita tak akan laksanakan seperti semester lepas lah yang dilaksanakan dalam bentuk online. So hopefully untuk semester ni dan bilangan pelajarnya pun kurang daripada semester lepas. So hopefully dia punya pelaksanaan pun akan berjalan secara normal lah. Dan kita akan dapat anjurkan juga pertandingan projek terbaik dan juga inovasi di kalangan pelajar, grup pelajar untuk semester ni lah. Baik. So tanpa buang masa lagi, saya mulakan agenda kita hari ini. Saya share skrin sekejap. Untuk makluman juga, untuk semester ni penyelaras subjek DFT ni adalah Puan Cik Syuhada Syahid Dayu. Syahid Dayu. So untuk pengetahuan penyelia dan juga pelajar, so untuk sebarang pertanyaan ataupun urusan boleh refer kepada Puan Syahid Dayu ataupun mana-mana pensyarah unit projek. Sekiranya ada kekeliruan ataupun apa-apa saja persoalan yang perlu dijawab. Baik, untuk semester ni saya share skrin dulu. Alright. So agenda yang kita akan bincangkan untuk hari ini adalah ada 6 ada 6 perkara. So sekiranya ada sebarang soalan nak tanya terus, just interrupt saja, saya tak ada masalah. Dan saya cuba untuk jawab dengan sejelas yang mungkin lah. Alright. Untuk yang pertama sekali adalah kita nak melihat pembentukan kumpulan pelajar. Yang kedua, kita akan go through peraturan projek. Yang ketiga adalah skop projek yang akan dipilih oleh pelajar dan kaedah pelaksanaannya, perancangan, dan akhir sekali adalah penilaian. So ada 6 perkara yang perlu dilaksanakan. So sekarang ni pun kita berada pada minggu yang pertama. So kita akan tengok nanti takwim perjalanan daripada minggu pertama sampailah minggu akhir sekali, minggu ke-14 untuk sesi pembentangan projek akhir nanti.
So pengenalannya, projek ni adalah salah satu kriteria yang paling penting dalam diploma DDT ni. Okay, sekiranya tak lulus ataupun tak laksana dengan baik projek ni, maksudnya kita tak dapat nak terjemahkanlah apa yang kita belajar selama 6 semester ni. Okay, so untuk memberi ruang kepada pelajar untuk mengaplikasikan idea ataupun skill kemahiran belajar tu, so kita akan memberi peluang kepada pelajar untuk membangunkan satu sistem yang boleh menunjukkan ataupun boleh mengetengahkan knowledge ataupun kemahiran-kemahiran yang pelajar ada lah. Okay, right. Okay, so kita sekarang berada pada minggu yang pertama. So minggu yang pertama ni juga dah ada kerja sebenarnya untuk kita bentuk kumpulan. Saya percaya pada pelajar semua kita dah ada grup WhatsApp dan dah dimaklumkan awal untuk mencari ahli kumpulan yang sesuai, maksimum 3 orang, okay, untuk membentuk satu kumpulan dan juga memilih tajuk yang sesuai lah sebelum dibentangkan kepada penyelia. Okay, so yang pertama sekali adalah pembentukan kumpulan. Saya tengok pada list yang disediakan oleh Puan Ayu itu dah ada dah kumpulannya, cuma tajuk dan juga penyelianya belum dipilih lagi. Okay, and then selesai saja pilih tajuk, kita pilih penyelia, and then pembentangan kertas cadangan ataupun proposal. Dan sekiranya kertas cadangan diterima, diluluskan, and then baru kita proceed dengan step-step yang seterusnya lah. Okay, so proses yang berlaku ni pun kena cepat lah, dalam masa 2 ataupun 3 minggu. Okay, nanti kita akan tengok takwim dia lah. Okay, so mula taklimat projek hari ni, and then pembentukan kumpulan, and then pilih tajuk dan juga penyelia, sediakan kertas cadangan, sekiranya diterima, laksanakan. Okay, and then seterusnya akan mengikuti step-step yang seterusnya lah, pelaksanaan aktiviti dan juga penghasilan projek dan juga laporan, semak hasil projek dan laporan akhir, diterima, and then terus kepada sesi pembentangan, penilaian projek akhir dan juga penyerahan ataupun submission projek akhir dan juga laporan akhir. Okay, so yang pembentangan dan penilaian projek akhir ni kita akan laksanakan dalam FYPROC, okay, Final Year Project Competition, okay, dalam ni lah. Okay. Proses penyediaan kertas cadangan nanti kita akan go through one by one hari ni. Okay, pembentukan kumpulan ni sebenarnya pun ada juga isunya. So saya cuba jelaskan hari ni lah. Okay, sekiranya diberi kelonggaran kepada pelajar untuk membentuk kumpulan 2 ataupun 3 orang satu kumpulan, minimum 2 dan maksimum 3. So justifikasi kenapa kita buat dalam bentuk kumpulan ni supaya proses pengurusan management projek itu dapat dilaksanakan dengan lebih teratur lah. Okay, sekiranya kita buat dalam bentuk kumpulan, kita boleh juga membentuk teamworks, pembahagian kerja, dan juga kita boleh assign ataupun workload tu kita boleh permudahkan sebenarnya. Okay, tu dia punya justifikasi dia. Okay. Okay, dan setiap ahli kumpulan yang dah dipilih tu, pastikan pelajar yang dipilih tu ataupun ahli kumpulan yang dipilih tu memberi kerjasama lah. Jangan ada yang sleeping partner, yang tumpang nama, yang tak memberi sumbangan kepada projek itu. Okay, ada kes juga dalam kumpulan tersebut hanya 2 orang saja yang terlibat, seorang saja yang terlibat. So markahnya adalah individu, penilaiannya adalah individu. Rubrik markah pun adalah individu walaupun dalam bentuk kumpulan, tapi penilaiannya adalah secara individu. Okay, bergantung kepada penilaian supervisor dan juga assessor yang akan melihat perkembangan proses projek yang pelajar akan laksanakan lah. Okay. So ini tak ada masalah pembentukan kumpulan ni minimum 2 ataupun maksimum 3 kat situ ya.
Okay, alright. So untuk selesai saja proses dah cari pelajar dah cari ahli kumpulan tu, okay. Saya juga dah sediakan ataupun unit projek juga dah sediakan Google Drive Google Drive link. Okay. Kalau tengok kat sini ada Google Drive link http bit.ly fyp_preview. So dalam Google Drive FYP ni ada dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pelajar dan pelajar boleh download lah. Okay, contohnya kat sini selesai saja memilih ahli kumpulan, daftar kumpulan, pelajar dikendaki untuk melengkapkan borang pendaftaran projek. Okay, borang pendaftaran projek ni adalah borang yang akan mengandungi segala maklumat tajuk projek ataupun projek yang nak dilaksanakan tu, dan juga stakeholders ataupun klien kepada projek tersebut. Okay, so syaratnya ataupun kewajipannya ataupun secara yang biasa kita laksanakan, setiap projek memerlukan stakeholders. Stakeholders tu adalah kita punya klien. Okay, maksudnya projek yang kita akan laksanakan ini mesti ada owner ataupun mesti ada purpose dia, mesti ada requirement yang sebenar, bukannya requirement yang direka sendiri oleh pelajar. Okay, maksudnya kalau kita ada stakeholders, contohnya kita nak buat sistem klinik, so kita punya stakeholders adalah pihak klinik, segala requirement, segala keperluan sistem, flow dan sebagainya kita akan dapatkan daripada kita punya stakeholder tersebut. Okay, supaya kita punya sistem tu keperluannya adalah keperluan yang sebenar, bukannya yang kita reka-reka sendiri. Okay, so diwajibkan juga pelajar untuk mencari stakeholders yang sesuai. Okay, right. So ini adalah Google Drive. Jadi nampak ya kalau saya buka kecil sini. Okay, so ini adalah Google Drive segala dokumen yang berkaitan lah. So Google Drive ni boleh diakses oleh pelajar dan juga supervisor dalam ni ya. Okay, so saya open contoh kat sini apa yang ada dalam Google Drive tu. Okay, so ini adalah Google Drive, okay, FYP, DDT, DFT, Nago 14. Okay, so di sini kita akan boleh lihat senarai supervisor, okay, yang ada kat sini. Okay, dan juga senarai FYP. Okay, yang ni dah diupdate. Okay, ada juga pelajar yang dah lengkapkan maklumat ni lah. Okay, maklumat ni student management system dan sebagainya. Okay, dia punya klien industri semua dah ada. Okay, ada lagi serta-serta yang belum lagi, tapi ada masa lagi, jangan risau. Kita dah mulakan week yang pertama ni sampai week yang kedua untuk dapatkan tajuk projek. Okay, dan juga borang pendaftaran. Okay, yang ni yang saya dah masukkan sekali. So dalam ni yang kita kena lengkapkan lah. Okay, ID student, nombor matrik pelajar 3 orang. Kalau 3 orang ahli kumpulan, kalau 2. Okay, project title, project klien siapa dia. Okay, dalam ni ada project kategori. Kalau tak ada dalam kategori yang 4 ni, network security, software, internet of things, multimedia ni, okay, boleh nyatakan di bahagian bawah ni kategori apa yang projek anda nak laksanakan. Okay, dan maklumat lain yang perlu dilengkapkan adalah problem statement, project objective, project scope dan juga project synopsis. Okay, and then tanda tangan pelajar, and then supervisor declaration dan juga client. Okay, and then ini adalah bahagian unit project lah. Okay, so maksudnya student bawa borang ini, okay, kepada potential supervisor. Okay, present secara briefly idea yang anda nak buat tu. Okay, dan sekiranya dipersetujui oleh supervisor tersebut, okay, so supervisor boleh sokong di sini ya. Okay, dan pelajar pun boleh dapatkan signature ataupun official stamp daripada klien yang dah dipilih. Okay, contoh kat sini saya tengok tadi kompilasi KKTM, KV. Okay, contohnya kumpulan Siti Sarah, Fatih Zulaika dan Nur Syafiqah ni.
So maksudnya dia punya klien adalah KKTM, KV balik pulau ni. So dia akan dapatkan tanda tangan COP ni daripada KKTM. So ini saya faham kadang-kadang agak sukar juga untuk dapatkan. So ini sebelum demo satu sila lengkapkan bahagian declaration ni, sebab kadang-kadang kita kena present juga kepada kita punya klien ni apa idea kita yang kita nak laksanakan tu. Okay. Tapi sebagai contoh kat sini koperasi KKTM, so di sini adalah dia punya signature dia, maksudnya persetujuan daripada klien and then supervisor. So ini tinggalkan kosong untuk urusan unit project lah. Okay, so selesai saja borang ini ataupun persetujuan daripada SB ni, okay, barulah student boleh laksanakan ke stage yang seterusnya, iaitu pembentangan proposal. Okay, pembentangan proposal. Okay, yang seterusnya. Okay, so dalam ni ada semuanya. And then kalau tak ada idea berkaitan dengan projek, dia disediakan juga dalam Google Drive ni arkib senarai projek-projek semester lepas. Okay, contoh kat sini saya dah sediakan 2 semester, short SEM 2020 dan juga Jun 2019. So dalam ni dah ada list of projek dan juga synopsis yang pelajar boleh refer. Okay, projek-projek yang dah dilaksanakan sebelum ni lah. Okay, tapi kalau nak buat projek yang sama pada saya tak ada masalah, tapi mesti ada penambahbaikan ataupun enhancement kat situ lah. Okay, daripada segi function, features dan sebagainya. Okay, so ni ada lebih kurang 80 160 tajuk, okay, yang boleh dijadikan sebagai rujukan pelajar-pelajar untuk memilih tajuk yang sesuai untuk projek tahun inilah, semester ini. Okay, jelas macam tu ya. Dan dalam folder ni juga disediakan juga project source. Maksud project source ni adalah bahan-bahan yang perlu digunakan sepanjang projek lah. Contohnya kat sini ada cover technical report. So pelajar boleh download cover ni. Okay, cover ni juga saya akan sediakan cover untuk proposal, okay, yang standard. So maksudnya semua pelajar menggunakan format yang sama untuk hantar technical report nanti ataupun proposal. Okay, dan juga ada project guideline. Okay, buku ni nanti yang saya akan go through juga buku ni satu persatu. Okay, dan juga template abstract, buku logs dan juga poster. Okay, tapi pelajar kalau tak masih lagi confused, jangan risau, sebab setiap minggu kita ada waktu bersama dengan penyelaras khusus, okay, yang akan menerangkan from time to time apa yang perlu dilaksanakan oleh pelajar lah. Okay, alright. Setakat ni ada apa-apa soalan daripada semua? Daripada penyelia dan juga daripada pelajar? Untuk proses cadangan tajuk dahulu sekarang ni. Okay, dalam masa 2 minggu ni, minggu pertama dan juga yang kedua. Okay, saya ulang sekali lagi. Bentukkan kumpulan, maksimum 3, minimum 2. Okay, dapatkan borang ni, lengkapkan borang ni dengan maklumat-maklumat. And then present kepada penyelia-penyelia yang berpotensi. Okay, dan sekiranya bersetuju boleh proceed dan terus kepada penghasilan proposal projek. Assalamualaikum. Ya, saya. Waalaikumsalam. Nak tanya, kalau projek kategori untuk multimedia tu contoh macam mana? Boleh terangkan sikit tak? Okey, sebentar ya, sebab slide saya yang seterusnya adalah berkaitan dengan projek-projek, jenis-jenis projek lah. Okey, saya akan terangkan satu persatu. Okey, untuk yang urusan pemilihan dan juga cadangan tajuk tu saya rasa tak ada masalah. Okey, seterusnya saya pergi kepada peraturan projek. Okey, alright. Pertukaran penyelia hanya dibenarkan bila dipersetujui oleh penyaras projek, iaitu Puan Syah Idayu dan juga kelulusan ketua jabatan. Penyaras projek berhak tentukan penyelia gantian dengan kelulusan ketua jabatan. Ada certain case ataupun case-case tertentu
yang pelajarnya bertukar penyelidik. Okay, contoh kesnya adalah penyelidiknya bertukar poli ke, ataupun uh, ada apa ada kekangan-kekangan lain daripada mesyarah penyelia yang memerlukan melepaskan pelajar ke. Okay, so dalam kes-kes tertentu kita akan gantikan dengan penyelia yang barulah mengikut kesesuaian. Okay. Sekiranya ada masalah berlaku lah, kalau tak ada diteruskan macam biasa, okay, untuk penyelia. Okay. So maksudnya pelajar tak boleh suka-suka hati tukar penyelia. Hari minggu pertama dapat penyelia ni dah setuju semua, tiba-tiba tak ngam, minggu hadapan pula pergi cari penyelia yang lain. So tak dibenarkan ya. Sekiranya dah ada penyelia, teruskan dengan penyelia yang dah ada. Sebab saya percaya semua penyelia yang dipilih ni ada dia punya kebolehan dan juga dia punya kemahiran masing-masing lah yang akan guide pelajar sepanjang proses projek inilah. Okay. Next adalah pertukaran tajuk projek. Tidak digalakkan, tapi sekiranya ada masalah kekangan yang tak dapat dielakkan, boleh tukar. Okay. Tapi janganlah tukar seminggu sebelum final presentation. Okay. Dibenarkan tukar kat sini dalam minggu yang pertama ataupun yang kedua sajalah. Okay, saya mark kat sini minggu yang kedua. Okay. Okay, sekiranya ada masalah lagi yang terpencil, nanti kita akan rujuk kepada unit projek lah. Okay, tapi untuk secara overallnya, secara amnya, tidak digalakkan untuk menukar tajuk projek. Okay, dikuatiri akan mengakibatkan perjalanan projek tu terganggu lah. Dia punya takwim ataupun dia punya pembahagian masa tu dah drag ataupun dah dilajak ke hadapan. Dikuatiri pelajar tak dapat nak menyiapkan projek tersebut. Okay, that's why kita tak galakkan untuk tukar tajuk. Okay. Okay, right. Next adalah kebenaran melaksanakan projek. Sekiranya pelajar punya projek tu memerlukan penggunaan barang daripada politeknik ke ataupun fasiliti daripada politeknik ke, boleh mendapat kebenaran daripada penyedia dan juga kelulusan daripada unit projek itu sendiri. Contohnya lah, ada nak gunakan lab ke ataupun nak gunakan code bar, scanner ataupun sebagainya lah yang ada, yang boleh dipinjam ataupun dapat digunakan, boleh memohon ya untuk semua pelajar. Okey. Dan juga sekiranya pelajar memerlukan surat untuk mendapatkan klien ataupun industri, juga boleh memohon melalui unit projek untuk dapatkan surat kebenaran untuk mendapatkan maklumat daripada klien ataupun stakeholders. Okay. Kehadiran, okay, ini bergantung kepada SB masing-masing lah. Setiap minggu akan ada jam pertemuan dengan penyelia masing-masing. So penyelia akan mengambil attendance macam biasa lah dalam kelas. Setiap waktu projek adalah wajib kita catatkan kehadiran pelajar tersebut. Okay. Dan juga pelajar perlu update setiap minggu progress projek kepada penyelia masing-masing. Okay, waktu bila nak update, waktu yang ada dalam jadual waktu tu lah yang dah diallocatekan waktu. So gunakan waktu bersama penyelia tu untuk bincangkan perjalanan projek, perkembangan projek dan sebagainya lah, masalah dan sebagainya. Okay. Right. Copyright. Okay. So daripada segi hak miliknya, setiap projek yang dihasilkan oleh pelajar FYP ni adalah hak milik politeknik ataupun PBU itu sendirilah. Okay. Daripada segi patent, intellectual property dan sebagainya. Okay. So copyright kat sini. Next, plagiarism. Ini pun sama. Banyak juga kes-kes yang berlaku sebelum ni. Okay, tindakan tegas akan diambil jika pelajar ditangkap melakukan plagiarism. Masuk plagiarism dalam projek ni adalah dia
copy ataupun dia ambil sebiji projek yang lama ataupun projek-projek yang ada di internet dan sebagainya, tanpa melakukan apa-apa perubahan ataupun penambahbaikan kepada projek yang asal tu. Tu dia kira sebagai plagiarism. Contohnya sistem tempahan buku, ambil daripada semester lepas. Dia kenal seorang senior ni, ambil macam tu je. Then dia present benda yang sama, tak tukar langsung apa-apa, tak ada penambahbaikan, tak ada upgrade features sana sini dan sebagainya. Scope pun sama dan everything sama. So dia consider sebagai plagiarism dan boleh diambil tindakan kepada pelajar-pelajar yang berbuat begitulah. Okay. Right, so tu adalah syarat-syarat untuk pengaturan projek lah. Jangan ada plagiarism kat sini. Okay. Kehadiran wajib dan juga kebenaran melaksanakan projek boleh mohon daripada unit projek. Okay, next adalah pemilihan tajuk. Okay, yang bertanya tadi, siapa dia? Zati Syukur. Okay, tajuk projek ni dia mengikuti kepada perkembangan industri 4.0 lah ataupun kita punya teknologi sekarang ni. Okey, pilihan tajuk projek mestilah berpandukan kepada industri, maksudnya benda yang up to date lah ataupun latest emerging technologies ataupun projek-projek ataupun teknologi yang baru lah. Okey, contohnya sekarang ni IoT dan sebagainya lah. Okay, Internet of Things, Internet of Value dan sebagainya. Okay, perlu memenuhi skop dan selaras dengan silibus khusus. Okay, maksudnya kena related dengan pengajian awak lah, DDT ni, Diploma Digital Technology. Maksudnya kena ada related dengan awak punya pengajian ni. Persegi awak belajar selama ni, inilah masanya untuk apply semula knowledge yang awak dah gain sebelum ni. Contohnya programming, software, networking dan sebagainya. Ni dah masanya untuk kita apply balik. Okay, mempunyai elemen Internet of Things, fokus kepada bidang utama negara. Okay, dan juga mempunyai ruang dan juga nilai ataupun nilai komersial ataupun software tu ataupun sistem tu dia reliable ataupun dia boleh upgrade di masa akan datang ataupun ada ruang untuk kita menambah baik segala projek-projek yang dah dilaksanakan tu. Okay, ni adalah general punya kriteria untuk pemilihan tajuk projek. Okay, right, dan projek tu juga boleh dicadangkan oleh penyelia. Kalau penyelia tu sendiri ada tajuk projek yang dia nak student dia buat, tak ada masalah, dia boleh cadangkan. Ataupun kalau student tu sendiri ada idea yang dicadangkan kepada penyelia pun boleh. Okay, tak ada masalah. Okay, asalkan mendapat persetujuan dan juga sesuai dengan skop yang dah ditetapkan. Okay. Proses owner perlu selalu dengan kepulauan industri dan juga komuniti. Okay, asli mestilah asli. So yang ni general je lah. Okay. Next adalah projek boleh terdiri daripada, okay, ni adalah bidang-bidang projek yang kita boleh laksanakan. Contoh kat sini, pembangunan aplikasi permainan. Okay, yang pelajar yang tanya tadi, kalau multimedia tu boleh jadi dalam bentuk games, boleh jadi dalam bentuk courseware, boleh jadi dalam bentuk aplikasi web ataupun aplikasi mobile. Okay, yang menggunakan elemen multimedia lah, yang ada grafik, yang ada videos, yang ada animation dan sebagainya. Okay, itu dah termasuk dalam kategori multimedia application ataupun multimedia software ataupun sistem kat situ. Okay. Okay, boleh jadi juga games ni dalam bentuk platform desktop, boleh jadi game ni dalam bentuk platform mobile, tak ada masalah. Okay. So ni adalah kita panggil apa dia ya? Okay, kita panggil sebagai kategori lah ataupun skop bidang ataupun background of the project. Okay, dalam bentuk mobile, dalam bentuk games, dalam bentuk webs, dalam bentuk virtual reality ataupun augmented reality,
multimedia learning, embedded system, IoT, pengenalan perisian standalone maksudnya install kat PC saja. Okay, anything. Okay, anything yang related dengan IR 4.0 dan juga IoT ataupun Internet of Things. Okay, termasuklah kat sini saya tak tulis networking punya sistem ataupun security punya sistem pun boleh. Sebab sekarang ni dalam DDT saya tengok tak ada banyak beza dah dia punya scope. Dalam buat web mobile pun ada elemen networking dalam tu. Okay, dalam buat networking pun ada juga elemen software yang kita boleh apply masuk ke dalam tu. So saya rasa benda tu tak ada masalah. Okay, DDT track network ataupun track software pun saya rasa bendanya lebih kurang sama as long as kita boleh apply nilai-nilai inilah, nilai-nilai projek asli, process owner, okay, benda-benda ni. Okay, yang berpandukan kepada kehendak industri lah. Okay, benda-benda yang trending. Okay, cubalah try Google ke what's trending, apa yang sekarang yang tengah trending, apa teknologi baru yang ada. Okay, virtual ke AR ke anything, bukan semata-mata sistem tu laptop dan juga software je. Kalau ada melibatkan device-device lain IoT macam Arduino ke embedded system, okay, embedded system ni Arduino lah, okay, ada hardware lain ke boleh, tak ada masalah. So no limitation on the project category, okay, as long as dia adalah berpandukan kepada industry driven yang boleh dikomersialkan kat sini. Okay, ada soalan lain daripada pelajar berkaitan dengan projek punya kategori ni? Okay. Kalau pelajar semua cuba search Google ataupun tengok saja dalam YouTube pun saya rasa memang sangat-sangat banyak. Okay, sampel-sampel contoh-contoh sistem yang ada yang kita boleh dapatkan ni. Bukan kita tiru, kita dapatkan idea dan kita cuba sesuaikan dengan skop dan juga keperluan sistem kita sendiri. Okay. Alright. So ni contohlah kalau secara lebih detail siapa yang memilih untuk membangunkan web, okay, pastikan jangan gunakan benda-benda template yang dah tersedia. Okay, contohnya CMS lah, Content Management System. Maksudnya pelajar tak gunakan langsung dia punya kemahiran programming tu, just configure, tak boleh lah. Okay, maksudnya jangan, contohnya CMS ni adalah macam Joomla dan sebagainya. Okay, tapi kalau Joomla tu awak boleh sampai level create your own template yang awak boleh codekan sendiri dia punya modul dan sebagainya. Pada saya itu pun tak ada masalah. Okay, bergantung kepada menyelia lah. So untuk pengantar menyelia juga, kalau ada student yang gunakan Joomla tapi dia create sendiri layout Joomla tu, dia create sendiri modul dalam Joomla tu, pada saya dibenarkan sebab dia dah apply benda-benda technical kat situ, bukan 100% configure lah yang tak melibatkan technical part. Okay, tapi kalau kita gunakan frameworks, boleh dibenarkan. Contoh framework ni macam CodeIgniter, KPHP, Zen ataupun CSS punya template, Bootstrap, Foundation, boleh. Tak ada masalah. Okay, siapa yang ada idea untuk membangunkan sistem yang berasaskan web ni. Okay, so sekarang ni pun banyak benda berkaitan dengan web ni yang kita boleh bangunkan. Bila ada web, automatically kebiasaannya sekarang ni, bila ada web base akan ada mobile base. Okay, benda dah jadi pairing dah sekarang ni. Contoh macam Facebook lah, boleh buka kat PC, boleh juga buka kat mobile version. So dalam mobile version adalah limitation dia, dalam PC adalah dia punya full features yang kita allow lah. Okay, contoh standalone. Okay, standalone ni adalah sistem yang tak melibatkan networking lah. Maksudnya dia boleh running secara offline. Okay, contoh kat sini yang melibatkan barcode scanner ataupun QR scanner, webcam, biometric device. Okay, contohnya sistem yang awak boleh gunakan sistem kehadiran ke dan sebagainya yang tak memerlukan
dia boleh, bukan tak memerlukan, dia boleh running secara offline. Kalau tak ada internet pun dia boleh running, dia boleh function seperti biasa. Kalau ada internet, dia akan update segala data-data yang dah dikumpul tu masuk ke dalam server ataupun masukkan dalam database. Pun boleh software. Kalau software yang lain, contoh standalone ni macam awak gunakan ni lah Microsoft Word dan sebagainya tu. Tu semuanya adalah standalone punya software lah. Maksudnya kalau tak ada internet, dia still running. Kalau ada internet, dia boleh running juga. Sebab kebanyakannya pada mobile apps ni, kalau tak ada internet, dah tak boleh running. Contohnya siapa yang develop games. Kalau games memerlukan account. Kalau kita tak ada internet connection, kita tak boleh running lah game tu. Tu maksudnya dia adalah bukan standalone. Standalone ni maksudnya dia boleh jalankan secara offline. Contoh yang lain, mobile development games, AR, VR pun boleh, augmented reality, VR pun, semuanya adalah pillar of industri 4.0 lah yang kita boleh gunakan. Ni saya bagi contoh lah framework yang boleh digunakan. Ni semuanya adalah platform untuk bangunkan AR dan juga VR system. Dan juga boleh dibangunkan sama ada nak bangunkan untuk Android ataupun nak bangunkan untuk iOS pun tak ada masalah. So anything yang awak boleh explore. Alright, embedded system ni contohlah gunakan Arduino, pakai sensor sana sini, tu pun dibenarkan juga. So ni macam-macam lah. Native hybrid ni semuanya melibatkan mobile punya application lah. So ni saya tak perlu go through by one lah. Alright, so ni contoh projek. Ni secara amnya lah. Tapi kalau nak tengok secara detail, ada dalam server ni lah. Server ni tengok dalam archive tajuk FYP ni. Dalam ni ada contoh-contoh. Kalau tak faham, tengok dia punya sinopsis dia, apa yang dia buat sistem tu. Right, setakat ni ada soalan daripada pelajar ataupun supervisor pelaksanaan projek untuk semester ni. So kalau tak ada, saya teruskan. Alright. So ini adalah senarai penyelia sesi Disember. Ada dalam server juga, tapi yang ini saya letakkan juga dalam slide ni. Pelajar boleh pilih lah. Kalau SB tu dah penuh, awak pergi jumpa dia, bawa borang dengan tajuk tu. Kalau dah penuh, cubalah dapatkan SB yang lain. Tapi janganlah datang jumpa SB ni dengan tangan kosong. Kenalah ada borang yang awak dah sediakan ni. Dan kalau elok lagi, sediakanlah PowerPoint slide ke apa-apa saja yang boleh meyakinkan SB tu tentang idea yang awak cuba nak buat tu. Contohnya awak nak buat sistem, walaupun tak jumpa lagi dengan klien, tapi awak nak buat sistem kedatangan di kilang dan sebagainya. Awak dah present dah awak punya idea, apa awak punya objektif, awak punya problem statement dan sebagainya, and then present kepada penyelia. Sekiranya penyelia itu berminat atau bersetuju dengan idea yang awak dah sampaikan tu, boleh proceed seterusnya lah. Satu lagi saya terlupa untuk memilih tajuk-tajuk projek ni, pastikan semua projek-projek yang awak pilih ni, asas dia mesti bermula daripada problem statement. Sebab apa? Sebab project ataupun sistem, why we are creating system, sebab kita nak solve problem. So kalau something tu tak ada problem, so there nothing that we can solve lah. Maksudnya kita kena pilih problem statement, kita kena dapatkan problem statement, barulah kita come out dengan idea untuk bangunkan sistem sebenarnya. So kalau flow tu memang dah tak ada masalah, dah tak ada problem, so tak ada point kita nak create sistem. So maksudnya sistem ni mesti kena based on problem statement. Kita dapatkan masalah, contohnya sistem kedatangan. Masalah dia sebelum ni leceh, maksudnya data yang disimpan hilang lah. Contoh dulu pakai punch card. Punch card kadang-kadang boleh tipu dan sebagainya. So tipu tu adalah problem statement. Ataupun tak reliable pun adalah problem statement. Mana-mana yang ada problem itulah kita cuba improve dengan menghasilkan sistem. So ditekankan untuk
untuk memilih tajuk projek ni pastikan ada problem statement yang sebenar lah. Okay, so problem statement pun bukannya problem statement yang awak create sendiri masalah tu. Okay, pastikan problem statement tu memang wujud dalam actual world ataupun real environment sebenarnya. Okay, jelas macam tu ya. Right, so selepas saja awak pilih SB pun dah bersetuju, and then maka seterusnya prosesnya adalah dengan menghasilkan proposal, okay, yang lebih detail. Proposal tu adalah maklumat daripada yang ini tapi dengan lebih detail. Kat sini ya, ini awak bagi cadangan dia. Tapi kalau awak nak support orang ni bersama dengan PowerPoint slide, lagi elok. Okay, maksudnya bila dah buat proposal nanti dah ada banyak maklumat lah yang awak dah ada kat sini. Okay, right. Okay, seterusnya yang ni selesai ya, projek dan juga tajuk projek dan sebagainya. Sistem skop ni pun boleh. Kalau tak ada idea juga, jumpalah mana-mana SV yang dalam list ni. Okay, bincang dengan SB yang awak rasa nak pilih tu, contohnya Encik Muhammad Hafizuddin ni. Walaupun tak ada tajuk lagi, awak kena cepat lah. Contohnya awak jumpa bersama dengan 3 orang ahli tu, bincang dengan Encik Hafizuddin. Contohnya apa yang awak nak buat, dan mana nak tahu tiba-tiba Encik Hafizuddin ada idea dia sendiri yang dia nak awak bangunkan sesuatu sistem tu. Pun tak ada masalah. Bila dah bagi idea, barulah awak sediakan borang. Okay, so mana pemilihan tajuk ni bergantung kepada kreativiti awak ataupun penyelia. Okay, penyelia yang memang nak ambil awak sebagai penyelia dan memang berhasrat untuk awak bangunkan certain sistem. Okay, right, next. Ini setakat ni ada apa-apa soalan sebelum saya teruskan secepat yang mungkin? Okay, kalau ada soalan, kalau nak bertanya pun boleh. Kalau nak tinggalkan pada bahagian chat ni pun boleh. Okay, SB pun boleh, pelajar pun boleh. Tak ada masalah. Okay, kalau SB ada yang misunderstand ke ataupun kurang faham dan sebagainya, tak ada masalah. Boleh bertanya juga. Okay, right. Next adalah takwim ya. Takwim ni kita akan tengok perjalanan projek. Okay, so sekarang ni kita berada pada minggu yang pertama. Okay, 10 bulan 3. So sekarang ni minggu pertama briefing. So start pada briefing ni pun, sebelum briefing ni pun kita dah maklumkan pada unit projek, dah maklum pada pelajar untuk dapatkan ahli kumpulan dan juga dapatkan tajuk projek, okay, untuk dibentangkan kepada penyelia masing-masing. Okay, so selepas saja proses ni kita akan terus kepada minggu yang kedua adalah proposal. Okay, proposal punya proses atau proposal, nak lengkapkan proposal. Okay, so semasa proposal ni, okay, sebelum saya terlupa, untuk borang ini borang ni selepas dapatkan tanda tangan student, tanda tangan SB dan juga tanda tangan klien, borang ni mohon pelajar simpan ya. Okay, nanti akan ada arahan daripada unit projek untuk collect borang ni sekiranya borang ni dah dilengkapkan. Okay, minggu yang keberapa nanti kita akan maklumkan semula. Tapi selesai saja awak lengkapkan maklumat dalam borang ni, simpan. Jangan bagi SB simpan, awak sendiri yang simpan, supaya senang, mudah untuk proses kita collect borang ni nanti. Okay, so jangan hilangkan borang ya. Borang ni penting ya. Okay, right. So minggu yang kedua adalah proposal development. Okay, so minggu yang ketiga ni akan ada sesi pembentangan proposal. Okay, yang awak dah buat tu. Okay, secara lebih detail. Okay, apa dia punya introduction, problem statement dia punya methodology, dia punya Gantt chart, dia punya literature review dan sebagainya. Okay, untuk sesi pembentangan ni akan melibatkan student, supervisor yang anda dah pilih dan juga assessor. Okay, assessor ni akan tujuan dia adalah untuk cross check ataupun untuk menyemak semula sama ada tajuk tu boleh dilaksanakan ataupun tidak, ataupun sesuai ataupun tidak. Okay, jika in case kalau ada isu di sini, okay, so maka pelajar kena ulang semula lah. So dia akan drag semula lah.
Okay, proses untuk proposal defend tu semula. Okay, mana tahu ada masalah teknikal dan sebagainya ataupun masalah daripada segi lain, kita kena re-proposal semula. Okay, macam case tadi lah. Okay, re-proposal semula. Okay, so ini jangan risau, ini kita akan directly rujuk kepada unit project lah. Okay, mengikut kesesuaian. Okay, kita akan tengok macam mana. Okay, sekiranya tak ada masalah, boleh teruskan. Okay, so week yang ketiga adalah week yang awak perlukan pembentangan project proposal ni. So awak ada masa lebih kurang dalam 2 minggu lah, lebih kurang minggu ni, campur minggu depan, campur minggu yang ketiga ni. Dalam masa 3 minggu ni awak kena dapatkan tajuk project, team members dan juga klien. Okay, 3 ni. Okay. Right, selesai. So dalam proposal defend, markah yang akan diperuntukkan adalah 10% kat sini ya. So besar juga sebenarnya dia punya markah. Okay, after semuanya selesai, minggu keempat, 5 ni minggu untuk awak bangunkan. Okay, bangunkan projek. Okay. Okay, dan sampai minggu yang ke-6 kita akan laksanakan demo 1 ataupun demonstration 1 ni. So dalam demonstration 1 ni wajib pelajar sekurang-kurangnya paling minimum awak kena selesaikan 20% overall sistem tu. Okay, untuk dibentangkan kepada SV. Okay, right. So dalam sepanjang projek yang berlangsung ni, daripada proposal sampai sini, ada week 3, week 4, 5, 6 ni, pada masa yang sama juga, dalam proses awak laksanakan semua ni, dikehendaki untuk download template buku log ni. Okay, buku log ni. Okay, dalam ni ada buku log. Okay, lengkapkan juga buku log ni, maklumat-maklumat dalam ni berserta dengan gambar-gambarnya sekali kat sini. Okay, dan setiap pertemuan bersama supervisor, okay, dikehendaki pelajar untuk catat apa penugasan ataupun apa perkembangan ataupun apa perjalanan projek setiap kali ataupun setiap minggu. Okay. Okay, sini. Dan setiap minggu juga jumpa dengan SV tu, dapatkan tanda tangan SV. Okay. Ini sebagai bukti yang pelajar berjumpa bersama supervisor setiap minggu. Okay, sebab ada juga kes-kes sebelum ni 2-3 bulan pelajar tak jumpa SV. Okay, sekurang-kurangnya kalau tak jumpa secara face to face, tak ada masalah untuk jumpa secara online ke apa-apa saja pun boleh. Okay, as long ada progress bersama pelajar. Kalau jumpa online tu, pandai-pandailah student screenshot dan sebagainya, tampal apa-apa saja. So dalam buku log ni bukan sekadar awak tulis saja, dia ibarat macam diary lah ataupun logbook yang awak boleh tampal apa-apa saja. Awak jumpa contoh sistem keratan, interface dan sebagainya, tampal saja buku ni. Okay, lagi comot sebenarnya, lagi maksudnya awak utilisekan awak punya log ni. Okay, bukannya ayat tu bersih, ni pun sebenarnya boleh tulis tangan je, tak ada masalah sebenarnya. Memang ni sebagai bukti yang awak buat. Dan buku log ni juga ada juga isu itu adalah buku log secara individu. Okay, individu. Okay, sebab setiap pelajar skop projek ni ataupun skop kerja ni berbeza. Okay, walaupun maklumat ni awak masukkan benda yang sama, okay, tapi setiap pelajar mesti ada satu logbook sendiri. Sebab task ataupun tugas setiap ahli grup adalah berbeza. Okay, bukannya seorang buat cari maklumat interface, 3 orang, 2 orang lagi buat benda yang sama. Okay, bendanya berlainan. So that's why logbook ni kena secara individu. Okay, so sepanjang pertemuan bersama dengan SB ataupun week ni, week 1 sampailah week 6 ni, awak kena catik. Okay, contohnya page yang pertama, briefing bersama unit project ataupun berjumpa dengan potential supervisor dan sebagainya. So every week kena ada. So maksudnya dalam buku log awak tu, kalau tak cukup sekeping untuk satu minggu tu boleh jadi 2-3 keping dalam awak punya buku log ni.
Okay, contoh kat sini tadi. Cik Razif. Ya saya. Okay, tengok kat first page yang ada nama pelajar tadi, buku log. Yang ada nama tu. Okay, selalunya pelajar dia letakkan 3 nama tau. Jadi kadang-kadang tak dapat saya identify ni siapa punya. Itulah. Kan? Seorang nama boleh tak? Yang mana orang tu punya? Boleh. Untuk mengelakkan, sebab ni yang format yang lama. Untuk yang ahli grup ni, kita lengkapkan juga sebab nak tahu siapa ahli grup dia. Tapi pelajar yang pertama ni adalah buku log dia sendiri. Okay, so maksudnya second pelajar nama dia yang pertama lah. Third pelajar nama dia yang pertama. Okay, maksudnya setiap orang akan ada satu kopi buku ni, tapi nama yang pertama tu adalah owner kepada buku log tu. Okay. Boleh tak? Sebab buku log ni pun kita kena dapatkan jugalah ahli-ahli kumpulan, takut nanti senang kita nak rujuk semula lah yang si Polan yang pertama ni siapa group members dia. Alright. Okay. Boleh Boleh. Okay, insyaAllah. Okay, so dia ada weekly lah. Okay, contoh kat sini weekly planning apa dia, apa yang dah dicapai, and then supervisor comment kat sini. So every week, contohnya ni adalah week 1, tapi kalau week 1 tu panjang dia punya cerita dia sampai 4 muka, so boleh jadi week 1 ni pun week 1 lagi, so boleh copy lah. So benda ni awak boleh print sebanyak yang mana yang awak nak print lah. Okay, just print saja formatting ni. Kalau memerlukan week 1 ni 4 muka, so tambah sajalah. Okay, so kalau nak kemas ke dan sebagainya, boleh binding sendiri benda ni. Okay, sebagai buku log sendiri. Kalau ada lampiran yang lain pun tak ada masalah. Contohnya week 1, belakang pada page week 1 ni ada lampiran yang awak dapatkan daripada internet ataupun daripada komen daripada supervisor yang conteng-conteng pada kertas dan sebagainya. Awak nak masukkan sekali, tampal saja dalam awak punya lampiran tu. Tak ada masalah. Encik. Ya, saya. Hello. Ya. Buku log tu tak markah ke atau cuma pemantauan je yang kita jumpa supervisor? Ini pemantauan dan juga markah lah sebenarnya. Okay. Ada markah dia. Sebab dalam capstone project je. Yang ni saya masukkan dalam ni saya. Dah melompat sikit lah, tak apalah. Dah tanya saya jawab lah. Okay. Okay, dalam final capstone project ni 50% ni buku log ni ada markah ya. Buku log ada markah, end product pun ada markah, technical report pun ada markah. So final submission nanti buku log ni awak kena hantar lah. Buku log ni ada markah dia secara individu sebab tu dia ada kat sini S1, S2 dan juga S3 sebab markahnya berbeza-beza. Okay, ada juga yang kerja yang berbeza-beza kat sini. So bukannya markah grouping sebab ada juga kes 2 orang saja yang buat kerja. Seorang ni saya pernah dapat aduan itu dah habis saja present, 2 orang rakannya ni datang menjumpa saya mengadu, mengatakan pelajar yang ketiga ni tak memberi apa-apa sumbangan. Maksudnya tak melibatkan diri dengan segala progress projek lah. So saya maklumkan balik kepada saya suruh pelajar ni maklum kepada SB untuk ambil tindakan yang sewajarnya lah, sama ada nak kurangkan markah dia ke ataupun nak failkan dia pun tak ada masalah. Walaupun satu grup yang sama, ada kemungkinan seorang pelajar fail dalam grup yang sama. 2 orang ni lulus, seorang ni fail. Boleh jadi juga. Okay? Kalau tak ada sumbangan apa-apa lah. Dan benda ni pun bukan dia main selekap jarang lah. Kita akan buat ataupun SB akan buat siasatan jugalah. Betul ke aduan yang S1, S2 ni yang mengatakan S3 ni tak buat kerja. Kalau betul dan memang tak melibatkan apa-apa, tak memberi sumbangan apa-apa, just tumpang nama je, so ada kemungkinan untuk fail lah kat situ. Okay, so buku log ni ada markah ya. Untuk pertanyaan soalan tadi, memang buku log ni dimasukkan markah. Okay, 50% daripada 3 benda ni. 1, 2, 3 ni 50%. Okay. So buatlah buku log tu dengan selengkap yang mungkin lah. Okay, right. And then selepas saja demo 1, at least 20%. Kalau dapat achieve more than 20% lagi better lah. Kalau boleh siap sampai 40%, 30%
50% lah, lagi senang kerja nanti. So maksudnya masuk demo 2 dan seterusnya awak dah siap banyak, ada masa untuk awak test balik untuk tambah baik dan sebagainya. Okay, dan seterusnya 7, 8, 9 ni progress saja. Okay, yang ni task lah, tapi kalau ada task lain pun sebenarnya boleh je sambunglah development dekat sini. Okay, habis saja, saya tak pasti raya bila entah berapa bulan, dalam minggu ni kot, bulan 5 ni kan. Okay, maybe dalam minggu ni. So selepas saja cuti semester ni, so sebelum awak nak cuti semester ni, Eid celebration maksudnya raya minggu ni. Okay, so pastikan sebelum bersukaria, beraya ni, dah ada progress untuk demo 2 lah. Okay, demo 2 ni. Okay, pastikan kat sini, habis sebenarnya kalau ikutkan sini 20%, ini sebab markah lah sebenarnya, tapi kalau dari segi peratusan projek tu dah siap, at least demo 2 ni dah almost 70% dah siap. Okay, sebab kita hanya ada 2 demo saja, demo 1, demo 2, masuk saja yang ketiga ni ataupun final presentation ni dah make sure 100% dah siap lah kat sini. So at least kalau ikutkan kat sini, saya tulisnya, at least kat sini 20 to 30 minimum, okay, percent project progress, okay, PP ni, project progress. Okay, so untuk yang kedua, kat sini at least kena settlekan around 60 to 80%. Okay, and then final capstone ni 100% lah. Okay, kat sini. Okay, at least cuba dapatkan sebanyak ni. Okay, so total out awak sebenarnya ada 14 minggu. 14 minggu ni dalam 4, 8, 12. Dalam 3 bulan lebih. 3 bulan lebih untuk selesaikan projek ni. Okay, dan dengan manpower selama 3 orang ataupun 2 orang, saya rasa tak ada masalah sebenarnya kalau ikut betul-betul dia punya takwim ni, perjalanan ni. Okay, pembahagian kerja yang bagus, teamwork yang bagus, dan juga idea yang tersusun dan sebagainya, saya rasa memang tak ada masalah untuk selesaikan sampai 100%. Okay, alright. So untuk demo 2 ni pada bulan 5, demo 1 tadi bulan 4, dan untuk final capstone project ni ataupun 100% ni, okay, yang ini awak kena present lah. Okay, final presentation and submission pada masa sama, hantar segala dokumen yang diperlukan, dan akan ada final presentation, dan juga akan ada final year project competition, pertandingan. Okay, pertandingan. Okay, pertandingan juga akan melibatkan saya rasa semua pelajar lah, sebab semester ni sikit je dia punya group dia. Okay, kalau nak masukkan semua, saya rasa memang tak ada masalah. Okay, so yang ini, final project ni akan melibatkan penilaian daripada panel luar. Masuk panel luar ni industri lah, industri. Akan ada 4 panel industri yang akan join masuk dalam tandingan ni untuk menilai projek yang dibentangkan oleh pelajar, dan juga panel industri ni juga yang akan memilih projek terbaik. Okay, projek terbaik dan juga projek inovasi terbaik dan juga poster terbaik, okay, yang akan dipilih sebagai pemenang. Okay, so bila dah jadi pemenang ni akan ada peluang-peluang yang lain lah, akan mewakili poli ke peringkat FYP, tech delivery dan sebagainya lah. Okay, so di sini ada pembahagian ni, 5% untuk logbook, and product ni adalah final product, technical report, okay, dan ini adalah awak punya CLO lain yang awak kena lekakkan lah. Okay, week last 15 adalah final exam. Okay, so week ni. Okay, so week ni adalah penting lah. Okay. Okay, ada soalan lagi berkaitan dengan takwim perjalanan projek ni? So akan ada 14 minggu. So make sure jangan sia-siakan minggu-minggu yang ni lah. Okay, pastikan perjalanan projek tu mengikut timeline. Okay, that's why dalam awak punya technical report nanti ataupun dalam perjalanan projek awak nanti, diwajibkan ada Gantt chart. Gantt chart itulah yang akan memantau ataupun akan apa, memantau dan juga
awak kena stick dengan Gantt chart tu supaya timeline ataupun due awak tak akan lebih daripada apa yang dah dirancang kat situ. Okay, clear ya? Alright. Next, saya nak masuk, ni ada soalan? SB semua tak ada soalan? Pelajar semua? Ya? Sir, saya. Yes, Maaf boleh sila. nak tanya, untuk logbook tadi, wajib kena tulis tangan? Pada saya terpulang lah. Kalau awak rasa nak type pun lagi okey sebenarnya. Tapi kalau rasa nak tulis tangan pun, dia tak ada format yang tetap. Bergantung kepada awak sendiri lah. Kalau nak bertype pun tak ada masalah. Lagi better, lagi proper. Nak tulis tangan pun tak ada masalah. Okay, sir. Okay. Kalau tulisan tu tak cantik, type lah. Betul. Sebab yang bertype sebenarnya kita akan refer kepada technical report awak ni lah sebenarnya. Technical report ni yang benda dokumen yang bertype-nya. Okay. Yang end product logbook. Tapi pada saya okey je kalau awak rasa nak type pun lagi better, lagi kemas sebenarnya. So kalau macam kita type kan, kena kiranya kan dia ada weekly punya logbook kan. So kita paste tu kalau kita type, so kena print setiap minggu lah untuk tunjuk ke XP untuk minta tanda tangan kan? Betul lah. Kalau awak nak print, copy lah. Kalau contohnya ni file PDF kan? Okay. Awak just ambil saja file ni, letaklah text box ke apa-apa ke. Bukan silap macam ni. Blocks. Okay, template ni. Kalau tak gunakan template ni pun sebenarnya boleh je awak buat je dalam Word, jadikan dia sebagai lampiran. Okay, bawah tu buatlah verify by supervisor pun tak ada masalah. Okay, lampirkan sekali dalam buku tu. Okay, sir. Faham, sir. Alright, lagi soalan? Boleh tanya, tak ada masalah. Open saja. As long faham. Tapi jangan risau sebab setiap minggu pun akan ada waktu bersama dengan penyelaras projek. So waktu itulah kita akan share ataupun kongsikan sekiranya ada maklumat-maklumat tambahan ke, ataupun ada pemberitahuan perkara-perkara lain ke, kita akan sentiasa update lah. Sebab grup WhatsApp pun ada, waktu dalam jadual pun ada. So kita ada banyak medium yang kita akan cuba sampaikan lah. Okay. Dan untuk SB pun segala maklumat info pun akan melalui WhatsApp ataupun melalui email rasmi lah. Encik Razif, ya saya. Okay, tadi mungkin dah maklum, saya kot tak dengar ke sebab ada orang jumpa saya. Berkenaan surat kebenaran untuk menjalankan projek tu yang kita minta klien sign, klien nak diberi kepada klien. Okay, tadi Cik Razif dah terang pada pelajar ya step dia tu, nak jumpa siapa, nak dapat daripada mana, nombor rujukan semua tu. Okay, yang itu saya tak detailkan lagi, tapi sebenarnya surat tu saya akan bagi dalam bentuk template. Okay, template tu yang saya akan share juga dalam ni nanti. Okay, dalam project source ni, template surat kebenaran tu. So pelajar hanya perlu tukarkan tajuk ataupun perkara, isi kandungan dan sebagainya, and then bahagian nombor rujukan tu kita boleh apply melalui, kalau tak silap saya lah, okay, melalui ESW ke ya? Okay, nombor rujukan fail surat menyurat ni okay, dalam ni kita akan update lah. Tapi ini saya akan SW kot ya Razif? Ya? Yang dapatkan nombor ni SW? SB yang boleh dapatkan nombor tu. Sebab surat yang pelajar gunakan tu akan melalui SB jugalah. So SB akan dapatkan surat tu kalau ikutkan ni ada kat sini final year project, nombor rujukan ni saya rasa SB akan tahulah kot nak jumpa dengan PA tu kan. SB lah ya, bukan pelajar SB. Ni. Okay. Pelajar cuma sediakan maklumat, tinggalkan tempat kosong bahagian nombor rujukan tu. Hantar kepada SB akan dapatkan nombor rujukan, pulangkan balik. So surat yang dah tanda tangani tu pelajar boleh bawa lah berjumpa dengan klien-klien yang diperlukan tu.
semua okey untuk makluman ya, semua akan datang pada saya untuk minta sign ni surat ni ya. Pastikan ya sebelum-sebelum ni datang kat saya tu tanpa nombor rujukan ya. Lepas tu ada pula yang tulis tangan, saya tak mau. Tolong type. Sebabnya anda pelajar IT takkanlah tulis tangan ya surat ni. Tulis maklumat diri anda, nombor pendaftaran semua tu bertype dan kemas. Ni one page masa nak print. Ni ada pula sambung ke surat kedua. You all budak IT. Pandai-pandai lah adjust. Nah? Okay. Baru saya sign. Kalau tak cantik apa semua saya tak sign. Boleh? Okay. Okay. Right. Okay, surat ni pun penting sebab kadang-kadang student ni contohlah nak buat sistem sekolah kan. Takkan kita nak pergi sekolah tu nak cakap mulut je. Okay, so surat ni lah sebenarnya kita gunakan sebagai kebenaran untuk berjumpa dengan person in charge dia di tempat-tempat yang pelajar-pelajar pergi tu. Okay, sebelum untuk dapatkan requirement dan sebagainya lah. Okay, so untuk yang surat tadi macam saya ceritakan tadi lah dan juga macam Puan KJ dah terangkan tadi lah. Okay, pastikan ikutlah segala yang dah ditetapkan tu. Okay. Ya, ada yang nak bercakap ke? Maestro Saran. Okay, so kalau tak ada, saya pergi kepada part yang akhir sekali berkaitan dengan project guideline. Okay, so dalam folder project source ni untuk pelajar ni, okay, bahagian folder ni ada project source, pergi kepada project guideline. So dalam ni ada satu buku e-book, okay, buku e-book project guideline. Okay, so dalam ni lengkap segala maklumat pelajar boleh rujuk lah, okay, berkaitan dengan project title, selection criteria, procedure, planner, Gantt chart dan sebagainya, semua ada dalam ni. Okay, proposal guideline, technical, okay, saya cuba try go through one by one lah. Okay, so ni semua boleh baca. Okay, so ni perjalanan project. Okay, ini yang sekarang lah, presentation, demo 1. Okay, ini template sajalah by week kat sini. Okay, then Gantt chart ni pun awak boleh gunakan sebagai rujukan. Okay, saya kalau boleh ni Gantt chart secara general. So, tapi dapatkan format yang macam ni juga, cuba buat Gantt chart sendiri. Okay, perancangan awak sendiri, apa yang awak perlu masukkan. Okay, Gantt chart ni. Okay, and then ini adalah formatting ataupun documentation untuk awak tulis technical report. Okay, kalau tengok dalam ini tadi, kena hantar kan technical report ni kan. Okay, technical report di sini kan. So ni adalah guideline dia. So cover page dia semua saya dah letakkan dalam ni dah. Dalam folder, share folder ni, cover page. Okay, paper size, margin, formatting, figure dan table, macam mana nak buat numbering, semua dah ada kat sini. Okay, paging, reference, semua dah ada. Okay, technical report punya ni. Dan apa yang perlu dimasukkan dalam technical report pun dah ada. Okay, based on kepada content ni. Okay, starting dengan abstract. Okay, abstract ni pun nak tulis apa, saya dah sediakan dalam ni. Template abstract. Okay, ini adalah contoh abstract. Okay, abstract ni adalah ringkasan. Okay, projek yang awak bangunkan tu. Okay. Yang ni saya dah sediakan. Boleh gunakan ni sebagai template. Ubahlah abstract, ada introduction, segment. Okay. Abstract ni awak kena ceritakan dalam satu paragraf A to Z apa projek tu sebenarnya awak lakukan sebenarnya. Okay, dalam tu. Okay, ni pun dah ada. Okay. Okay, lepas tu table of content. So dalam technical report, chapter pertama adalah chapter 1, project plan. So apa yang perlu ada dalam project plan ni? Yang ini, introduction, problem statement, objective, scope of project, lecture review, okay, methodology, Gantt chart. Okay, ni tak faham ni, awak boleh tanya ataupun refer kepada SB masing-masing lah. Saya percaya setiap SB tu tahulah. Okay, apa yang dimasukkan dengan project of scope tu apa dia, objektif tu apa dia. Objektif sekurang-kurangnya ada 3 kat sini, problem segment ada 1, okay, introduction, okay, Gantt chart. So ini yang dalam
chapter yang pertama ni, project plan, awak kena masukkan Gantt chart. Gantt chart ni sebenarnya bukan Gantt chart awak ambil pada sini ya. Gantt chart ni perancangan sendiri, perancangan projek yang awak sendiri. Okay. Minggu pertama nak buat apa sampai minggu 14 perancangan. Okay. Nak buat Gantt chart, tak reti sangat pun tak ada masalah. Tak payah pakai Visio, tak payah pakai Adobe dan sebagainya. Pakai Word pun boleh buat Gantt chart sebenarnya. Tak ada masalah. Pakai Excel pun boleh buat Gantt chart. Okay, starting week 1 sampailah week 14 kat sini. Apa perancangan awak? Okay, apa task-task yang awak kena buat ataupun awak dah rancang. Okay, so pastikan SV pun mohon pastikan pelajar bukan kopi Gantt chart yang ada ni, tapi adalah Gantt chart yang dirancang sendiri. Okay. And then project methodology ni pun model ataupun software model dan sebagainya, ini pun sama, pastikan dia detail. Okay, kat sini ya, bukannya sekadar template saja model tu, cerita saya menggunakan model A untuk bangunkan, tapi tak cerita pun secara detail apa yang awak gunakan. So yang ini saya rasa boleh refer kepada subjek SAD, Software Analysis and Design. Dalam subjek tu saya rasa memang dah ada ajar cara untuk gunakan software model ni, software development model sebagai guide untuk phase-phase yang awak akan lalui dalam membangunkan sistem tu. Okay. Saya bagi quick sample lah kat sini ya. Spiral model. Okay. Ni quick sample kat sini ya. Contoh kat sini, bila awak tengok contoh kat sini, spiral model ada 4 phase kat sini, identify, perform, review, kecil sangat ya. Yang ni ikut, okay, ada objective, determine, identify, okay, risk, product, review. Pastikan setiap phase yang dilaksanakan ni ada task-task yang awak. Contohnya dalam yang pertama, determine, identify, alternative solution, apa dia yang melibatkan projek tu. Bukannya sekadar letak saja model ni and then claim yang awak gunakan model ni sebagai rujukan. Okay, pastikan benda ni ada dia punya justifikasi dia. Okay, bukan sekadar guna and then claim itu yang awak pakai. Okay, LR ni, literature review ni pun sama juga. Study relevant project. Maksudnya pastikan kalau contohnya awak buat sistem pasal augmented reality. Okay, so carilah bahan-bahan ataupun review-review yang berkaitan dengan augmented reality tu. Okay, ataupun projek-projek yang sebelum ni yang dah bangunkan ke. Okay, buat comparison dengan projek yang lama ke. Apa yang awak dah tambah baik. Ataupun feature-feature teknologi apa yang awak apply dalam awak punya sistem tu. Dalam ni lah sebenarnya kena cerita. Okay. Dan juga kena ada reference lah kat sini. Awak ambil pada mana, rujukan tu dan sebagainya. Okay, dalam ni. Okay, yang ini pun saya akan bagi satu sampel. Okay, sampel technical report yang complete sebagai rujukan. Tapi bukan untuk ditiru, tapi sebagai rujukan saja. Sebab kontennya memang akan berlainan. Takkan ada sama pun sebenarnya. Okay, berlainan. Tapi untuk dapatkan idea apa sebenarnya nak kena masukkan, saya akan bagi contoh. Kan, saya akan masukkan sekali semua dalam ni lah. Okay, dalam folder pelajar ni. Okay. Okay, masuk yang kedua, chapter 2 berkaitan dengan functional requirement. Yang ini pun Puan Syahidah you akan terangkanlah dalam minggu-minggu yang akan datang lah. Okay, jika ada keperluan lah. Okay, functional apa dia, non-functional, everything. And then chapter 3, final design, masukkan awak punya screenshot setiap interface dan sebagainya. Okay, and then yang keempat, test description, yang kelima discussion, yang keenam conclusion, yang ketujuh reference. Okay. Dia kata refer appendix, refer lah appendix kat bawah tu nanti macam mana boleh baca kat sini. Okay, alright. So ni adalah pemakahan ya, pemakahan rubrik. So ni overall. Okay, untuk proposal presentation yang ini. Okay. Melibatkan SV dan juga assessor, markah ada kat sini. Demo 1 SB akan bagi markah 20%, demo 2 20%, kat ni 50. Okay, technical report, caption project ni dalam isi kandungan caption project ni ada technical report, okay, 10%, ada end product 35%, ada logbook 5%. So total up dua ni adalah 100%. Okay, ini adalah LD. Okay, markah ni tak dikira sekali lah tapi dia wajib untuk dimasukkan. Okay,
So rujukan untuk pelajar juga, contoh kat sini proposal untuk rubrik untuk proposal presentation. So nak buat proposal nanti, okay, saya akan masukkan juga cover page untuk proposal. So apa isi kandungan dalam proposal, awak boleh refer dalam rubrik ni. Yang pertama, kena ada introduction. Yang kedua, kena ada problem statement. Yang ketiga, kena ada objektif. Kena ada scope, significant, LR, methodology, reference, Gantt chart, cost planning, conclusion dan presentation. Okay, so pastikan ada 11 ni, 11 item ni, 11. 1 sampai 11 item ni ada dalam awak punya proposal. So proposal ni buat tang bila? Yang inilah proposal presentation ni. Okay, proposal presentation ni apa yang nak awak kena masukkan ini 1 sampai 11. Setelah selesai urusan yang pertama tadilah, bolang cadangan tajuk tu. Okay, and then proceed dengan proposal development. Apa yang awak nak kena develop sebenarnya ni? Ini adalah inilah 1 sampai 11 ni. Okay, masukkan. Formatting dia buatlah sama macam ni. Formatting for technical report ni lebih kurang je. Okay, formatting dia macam ni juga. Okay, sama je formatting dia. Okay. Alright, jelas yang ni untuk proposal presentation ni. Okay, yang ni buat dalam bentuk report atau proposal defense tu. Dan untuk presentation, buatlah sekali dengan PowerPoint slide. Okay, proposal presentation ni ada proposal dan juga ada PowerPoint slide. Dua benda tu. Okay, proposal dan juga PowerPoint slide. Okay, supaya mudahlah untuk assessor dan juga SV tu faham apa yang awak nak sampaikan sebenarnya. Okay, so yang the rest tu demo 1. So kalau nak tengok demo 1 ni apa dia punya rubrik markah pun boleh study pada rubrik markah ni kalau nak dapat markah yang tinggi lah. Okay, berapa persen nak kena siap. Okay, kat sini. Kalau tengok kat sini automatic. Interface dan juga structure design. Maksudnya kena siap interface berapa persen. Okay, project berapa persen. Content dia berapa persen. Okay, security dan juga exception handling ataupun sistem security ni. Tengok berapa persen pula. Okay, and then testing berapa persen kat sini. Okay, refer kepada rubrik ni. Study dulu rubrik ni supaya lebih faham macam mana pemarkahan tu akan berlaku sebenarnya. Okay, demo 2 and then ini adalah capstone. Capstone ni lah borang ni awak kena bawa. Okay, setiap kali demo pastikan awak print siap-siap borang ni. Contohnya awak kena buat presentation proposal. Okay, pelajar dikehendaki print 2 kopi. 1 kopi untuk SB, 1 kopi untuk assessor. Print dan bawa jumpa SB dan juga assessor and then present. Masuk pula demo 2, ambil borang ni sama juga, print and then bawa serahkan kepada SB supaya SB tu mudah lah. Awak dah bubuh siap-siap dah nama apa semua kat sini, detail-detail ni print bagi pada SB, SB just terus bagi markah terus kat sini je. Okay, sama juga untuk demo 2 kat sini. Okay, print masukkan awak punya detail-detail kat sini, print siap bagi pada SB, present pada SB, awak punya progress demo 2, SB akan bagi markah kat sini. Okay, jelas sini ya. Dan yang last sekali untuk final project presentation, yang ni pula awak kena print. Okay, dalam ni kena ada 3 benda awak kena submit. Refer balik pada takwim. Okay, ada logbook, end product dan juga technical report. Okay, technical report, end product, logbook. Okay, print borang ni, print rubrik untuk capstone technical report and then capstone final product dan juga capstone logbook. So logbook ni pun ada markah juga. Okay, maksudnya siapa yang catat weekly activity dia dengan elok, maksudnya full mark kat sini. Okay, siapa yang tanda tangan SB semua setiap minggu lengkap, dapat full mark. Okay, detail maksudnya dalam logbook tu dia conteng ataupun dia terang detail lah, dapat full mark. Siapa yang kata tadi tulisan dia buruk, nak gunakan komputer nak type, neatness kekemasan pun boleh, tak ada masalah kat situ. Okay, and then ini pun sama. Okay, bawa sekali semasa final presentation sekali dengan ada assessment punya rubrik ni. Okay, so ini pun sama. Okay, proposal guideline. Ini yang saya katakan tadi. Okay, yang atas ni tadi proposal ni. Okay, proposal presentation ni ini secara detail lah.
Tapi kalau nak lebih mudah nak faham apa yang kena masukkan dalam proposal lah, masukkan semua ni item 1 sampai 11 yang saya katakan tadi, 1 sampai 11. Okay, Gantt chart, cost planning, reference dan sebagainya kena masukkan kat sini. Okay, ni contoh cover untuk projek, tapi saya dah masukkan juga dalam projek kalian ni semua dah lekat, cover template semua dah ada. Okay, cuma yang lambang ni yang lama lah kot rasanya kena tukar lah sebab ni version 2018. Okay, lambang-lambang KPT, Politeknik semua ni kena tukar lah. Okay. Alright. Satu lagi, dalam final technical report ni, okay, pada bahagian belakang sekali, selepas saja, tak apa, ini kita akan remind lah kalau lupa nanti. Okay, contohnya tadi, sebelum saja reference ni, maksudnya 6, sebelum reference ni, okay, maksudnya ada 7 lah kat sini, and then reference jadi 8 lah sebenarnya. Tak apa, nanti kata terang balik. Dia kena masukkan satu borang summary tugas. Maksudnya dalam technical report tu, contohnya student 1, siapa nama dia, student 1. Okay, and then dia kena create summary of task yang dia dah buat sepanjang projek tu. Okay, start daripada cadangan tajuk sampailah final presentation, apa sumbangan pelajar yang pertama ni. Yang kedua, daripada week pertama sampailah week ke-14, apa sumbangan pelajar kedua ni, dan yang ketiga, supaya dalam technical report ni SV yang akan menilai boleh lihat apa secara summary-nya, apa student 1 buat, student 2 buat, student 3 buat. Okay, yang ni kalau boleh jadikan sebagai ni lah, saya rasa tak perlu nak ubah-ubah. Okay, ini stay je sampai 7. So yang ini jadikan sebagai lampiran. Okay, lampiran appendix ni apa student 1 buat. So yang ni kena cerita panjang lah. Student 1 apa dia, student 2 apa dia yang buat, student 3 apa yang buat. Okay, ini pun sama 3 benda ni. And then ada supervisor akan verify kat sini. Okay, yang ni unit plan testing ni ada dalam ni. Awak boleh refer balik dalam atas tu ada testing tadi kan. Okay, dia dah bagikan borang-borang ni semua dah. Okay, login test ni tak semestinya login lah. Kalau awak nak test bahagian save data ke, letaklah ni borang-borang untuk testing punya form. Okay, and then ini contoh formatting untuk reference. Okay, itu saja. Okay, so saya rasa itu saja boleh saya open untuk soalan. Mana-mana yang tak faham, SB ke ataupun pelajar, silakan. Dalam masa 5 minit, 10 minit. Ya. Untuk yang projek student summary itu, memang kena buat dalam bentuk table ataupun boleh buat macam mana je? Kalau nak kemas, buat dalam bentuk table lah. Okay, contohnya table yang pertama, mana tadi? Okay, table yang pertama, letak nama awak kat sini. Tak pun nama satu kolom, ni terpulang lah sebenarnya. Bawah tu letaklah description, penuhkanlah satu muka tu, apa yang awak buat. Okay, start daripada awal sampai habis. Okay, maksudnya benda ni akan jadi panjang sebenarnya. Student 1 ni maybe 1 pages, student 2 ni 1 pages, student 3 ni 1 pages. Okay, formatting dia bagi contoh macam ni, tapi kalau boleh ikutlah macam ni. Kalau ada yang lebih kemas, awak nak letak nama atas, and then summarize untuk awak punya kerja. Pelajaran yang kedua pula, yang ketiga pun boleh, tak ada masalah. As long mudah dibaca lah. Okay, terima kasih. Okay, yang ini sebenarnya benda yang sama lah, tapi summarize. Dah namanya kat sini tak summarize. Kalau nak lebih detail, refer lah kepada buku log tu sebenarnya. Tapi untuk summarize, memudahkan SV ataupun panel nanti untuk lihat sumbangan awak dalam projek ni, dia akan refer kepada task summarize ni, apa yang perlu ada. Okay, 1, 2, 3. Okay, right. Next soalan.
Okey, kalau tak ada, tak apa. Tapi kalau from time to time kalau ada soalan dan sebagainya, cuba utilisekan projek WhatsApp ni punya group lah. Okay, ada apa-apa soalan boleh refer kepada saya ataupun kepada Puan Syahidayu ataupun kepada Puan Syuhada Rusli, kepada Encik Zulfaka dan kepada Puan Diba Ismail pun boleh. Okay. Dan pada Puan KJ sendiri pun boleh kalau ada apa-apa kemusykilan, dan juga pada KP kita, okay, Puan Samiah dan juga Puan Puan apa nama seorang ni, lupa dah namanya. Dua-dua KP kita lah dan juga KJ. Okay. So jangan biarkan anda lost lama lah, sebab kebanyakan pengalaman saya, kebanyakan student ni yang tak jumpa SV, tak jumpa penilai dan sebagainya, dia akan lost, dia akan hilang lah, hilang panduan lah apa nak kena buat dan sebagainya. Okay. Dan itu macam Puan KJ katalah, setiap kali jumpa dengan SV, pastikanlah jangan adalah ada adabnya, adalah dia punya ada dia punya dia lah adab susila dan sebagainya. Maksudnya jangan datang dengan kosong, and then ada budi bahasanya. Okay, kita kena jaga macam tu lah. Okay. Dan ada apa-apa Puan KJ nak pesan, saya beri peluang. Terima kasih Razif. Okay, saya ambil peluang lah kepada semua pelajar bila anda berjumpa dengan klien ni, bila kita jumpa dengan klien, maksudnya orang luar kan, tolong jaga kita, jaga kita punya kata apa, budi pekerti sebagai pelajar. Bila you nak approach customer, you nak approach klien lah tolong bagi tahu dulu, saya daripada Politeknik, saya pelajar Politeknik Balik Pulau saya ada projek yang nak buat. Then how you approach, kalau kita approach baik, barulah orang akan bagi kerjasama. Itu cara kita macam mana kita nak dapat maklumat, sebab klien tu kita akan sentiasa nak dapatkan info daripada dia, sebab kita nak tolong dia buat sistem, nak tolong dia buat macam-macam lah kan projek. So nak identify klien tu pun sebenarnya tak senang, betul tak Razif? Ya, betul. Lepas tu nanti you all kena tanya SV jugalah. SV kena banyak membantu. Dan satu lagi Cik Razif, saya nak cadangkan, sekiranya nanti dah dapat tajuk-tajuk kan, kalau boleh lah kalau ada contoh macam teknologi AR. Katalah ada 3 grup contohnya yang berminat nak buat AR. Mungkin kita boleh buat bengkel, simple small bengkel yang macam ni, kita boleh guide pelajar lah kan. Dia minat tapi dia tak tahu cara, dia tak ada teknologi tu, tak tahu. So kita akan cuba guide lah. Kalau kata ada banyak kumpulan kan, kita tengok ada yang buat web, kita akan propose kepada KP, okay ni pelajar-pelajar ni nak buat web, okay kita nak kita carilah certain siapa kita buat bengkel kan, nak bagi bantu you all lah, sekiranya boleh lah kan. Boleh, insyaAllah. Kita cuba untuk anjurkan mengikut kepakaran pensyarah-pensyarah lah. Student pun tak semestinya kita refer pada SV. Kalau ada pensyarah-pensyarah lain yang pelajar kenal, contohnya yang mengajar web dan sebagainya, yang kita tahu ada kemahiran berkaitan dengan programming dan sebagainya, tu tak ada masalah. Kita boleh perbanyakkan sumber-sumber rujukan tu lah. Okay, alright. Saya itu je dulu Razif. Terima kasih. Okay, sama-sama Puan Waidah. Okay, terlupa saya pun tak beri peluang kepada penyelaras projek semester ni, Puan Syahidayu. Okay, mana-mana yang tak kenal, Puan Syahidayu dia akan menjadi penyelaras projek untuk semester ni. So, sebarang pertanyaan pun boleh melalui dia lah. So, mohon Puan Syahidayu perkenalkan diri sikit. Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Syahidayu. So, kalau apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya direct dalam grup WhatsApp ataupun boleh hubungi kat nombor saya lah. Okay? Pejabatnya di mana? Pejabat saya di JTMK 2. Ya. Okay, terima kasih Puan Syahidayu. Sekejap, apa lagi saya checklist apa yang saya terlupa.
Okey, saya rasa itu saja kot daripada saya. Okey, kita akan jumpa selepas ni awak akan berjumpa dengan Puan Syed Dayu lah setiap minggu ataupun mengikut perancangan beliau lah kalau ada keperluan untuk berjumpa dan sebagainya. Okey, dia akan maklumkan semula lah melalui WhatsApp dan medium-medium yang lain yang awak akan dapat terima kat situ. Okey, alright. So kalau tak ada apa-apa, itu saja daripada saya. Okey, sekian. Terima kasih. Yang SB tak ada apa-apa soalan ya? Okay, tak ada. Alright. Okey. Tak ada. Semua clear. Kalau ada pun boleh tanya direct. Boleh insyaAllah Cik Kosiri. Kalau apa-apa kemusykilan nak tanya boleh refer direct kepada unit projek lah ya. Okay, so hopefully saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar. Saya doakan juga tak ada apa-apa masalah, dapat laksanakan projek ni dengan baik dan juga memberi knowledge baru kepada anda semualah. Okay, Saya kira Cik Aziz nak tanya Sat. Ya. Okey, kan banyak student ada banyak group kan, nak tanya kalau macam mana student yang main dekat kita tu dia bawa satu projek, dia adalah konsep projek tu dia nak buat dalam bidang apa, tapi untuk setiap projek tu ada limited dah berapa group student yang boleh ambil konsep yang sama. Sebab lagi mungkin dia kawan dia dah ambil yang macam ni tu dia nak buat macam tu juga. Boleh, dia kategori sama banyak tak apa. Kalau ada 2-3 kumpulan kategori yang sama tak ada masalah. Okay, Dia yang macam kita supervisor ni kita tak payah nak tengok dulu lah senarai projek-projek tu kot sama lebih kurang ke apa, maknanya kita boleh accept lah kalau rasa untuk bersesuaian. Bersesuai boleh juga sebab saya rasa memang takkan ada yang sama lah. Okay, kalau ada bagi tajuk sama, bagi kategori sama pun dia punya scope maybe berlainan ataupun functionality dia akan berlainan juga saya rasa. Okay, tapi kalau SB tu rasa sistem tu elok, bagus cadangannya dan juga dia punya inovasi dan elemen-elemen lain tu bersesuaian untuk dilaksanakan, pada saya tak ada masalah. Okey, boleh diteruskan. Terima kasih. Dan juga kepada pelajar, di kalangan pelajar ni juga saya tengok ada yang hebat, maksudnya ada yang ada knowledge lebih dan sebagainya. So jangan limitkan awak punya perbincangan tu di kalangan ahli kumpulan saja. Okay, kalau kumpulan tu buat projek dalam kategori yang sama, so tak ada masalah untuk bincang bersama dengan kumpulan-kumpulan lain, okay, share knowledge ataupun berkongsi awak punya pengetahuan dan juga skill lah bersama grup-grup yang lain. Okay. Yang penting objektif ni tercapai lah kat situ. Bukannya kita meniru tapi kita share knowledge dan juga perbanyakkan sumber kat situ. Okay, right. Ada lagi soalan? Cik Azif. Ya saya. Cik Ismawi. Ni Cik Ismawi ni. Ya. Apa ni nak tanya berkaitan dengan stakeholder tu ataupun klien. Kalau macam yang sebelum-sebelum ni kebanyakan student-student ni dia gemar sangat mencari stakeholder PBU. Okey. Contoh akan buat dengan unit asrama, lepas tu buat dengan admin, dengan ICT. Okey. Jadi untuk yang semester ni ada tak limitation untuk berkaitan stakeholder yang daripada PBU ni ataupun memang masih boleh dibenarkan as long as projek tu jadi ke macam mana? Okey, kalau ikutkan statistik daripada projek-projek lama ni memang banyak pun yang berkaitan dengan PBU ni dan kebanyakannya adalah sistem KAMSIS. Okey, sebab itu yang paling banyak saya rasa sistem KAMSIS dah dekat 2-3 version dah. Okay, yang dah dilaksanakan. Okay, tapi tak apa, kalau ada yang nak buat dalam konteks PBU punya stakeholders, SB kalau berjumpa dengan mana-mana cadangan yang ada dengan PBU punya stakeholders, mohon untuk refer kepada unit projek saya ataupun Puan Syed Dayu dulu untuk kita tengok cross check sama ada projek ni masih relevan untuk dibuat ataupun tidak. Okay, contohnya kalau pada saya sistem KAMSIS ni kalau ada yang cadang lah SB, mohon perhatian, saya rasa tak perlu diterima dah kot rasanya sebab terlalu banyak sangat dah. Okay, sistem asrama, sistem tempahan saya rasa dah sampai 5-6 kali dah orang buat. Okay, tapi kalau ada yang propose lagi benda yang sama, sistem undian dan sebagainya, mohon refer kepada unit projek untuk kita cross check dan kita tengok dia punya
relevan je, tahap relevan je, sama ada masih boleh dibuat ataupun tidak. Okay, boleh Encik Oi? Okay, clear. Okay. Encik Razif, Ya. okay, berkenaan dengan PBU, saya macam ni, kesnya macam kebanyakannya ialah bila mereka keluar, klien macam halfway, klien mula-mula kata okey, lepas tu last minute klien kata tak mau, macam tu kan. Macam tu kita terima lah then barulah SW terpaksa pula cari untuk bila dah lewat sangat dah terlebih tarikh, kami kita bantulah tapi you all kena cuba usaha cari dulu lepas tu baru dah kita ke dalam ni sebenarnya banyak jugalah you all kena banyak masalah kat dalam ni kita boleh cuba usahakan. Satu lagi apa yang tadi saya nak sebut macam penting juga, tak apalah, kemudian nanti saya share kepada unit projek untuk disampaikan. Terima kasih. Mana Puan Wahidah dah sebut dah, sebab ada juga isu berkaitan dengan klien luar ni. Kalau klien tu memang betul-betul berhasrat untuk pelajar bangunkan dan memang nak guna sistem tu, tu adalah satu bonus lah sebenarnya. Memang ada juga kes sebelum-sebelum ni saya pernah supervise di poli lama lah, buat sistem untuk Pro 2, and then memang Pro 2 tu sangat berminat dan sampai nak beli sistem tu dan memang hire student tu untuk kerja dengan diorang. Itu adalah peluang lah kalau student yang betul-betul perform benda tu dan ada rezeki, company tu sendiri akan berminat dengan kita. Itu salah satu kesnya lah, tapi saya punya expectation tak adalah 100% semua akan jadi macam tu. So tujuan stakeholders ni ataupun tujuan kita gunakan stakeholder ni bukanlah untuk semua stakeholders tu akhirnya akan guna sistem tu, tapi tujuan utamanya adalah untuk mendedahkan kepada pelajar ni macam mana ataupun kaedah untuk berurusan dengan stakeholders dan juga kaedah untuk mendapatkan requirement tu sebenarnya. Maksudnya kalau dia buat sistem tu bukan dia punya requirement yang dia reka sendiri, maksudnya memang dia dapatkan problem tu daripada industri ataupun daripada klien luar, and then dia belajar cara untuk dapatkan requirement tu and then cuba terjemahkan dalam bentuk sistem lah. So kalau ada klien-klien yang at the end nanti tak nak guna awak punya sistem tu ataupun pelajar punya sistem tu, tak ada masalah, as long apa yang kita punya objektif adalah untuk pastikan pelajar tu dapat belajar cara untuk dapatkan requirement daripada industri tu. Sebab ada jugalah yang dah siap sistem tu, present balik pada stakeholders tu ataupun klien tu tak berminat pun sebenarnya, ataupun tak ada bajet pun sebenarnya. Dia orang pun tak ada bajet, cuma nak memberi kerjasama kepada student, memberi idea kepada student macam mana nak dapatkan kaedah kita nak dapatkan requirement tu. Ada dalam SAD pun adalah requirement tu, kita boleh gunakan interview lah, questionnaire survey lah. So kita nak praktikkan cara tu kepada klien-klien lah. Tapi kalau ada klien yang memang berminat dengan sistem tu nak gunakan, itu adalah satu advantage, peluang kepada student lah untuk kembangkan lagi benda tu. So dia punya tujuan utama klien ni ataupun industri ni adalah untuk dedahkan student, macam Puan Wahidah kata tadi lah, kaedah berurusan dengan industri, kaedahnya macam mana, dia punya ni lah protokolnya dan sebagainya. So kalau ada student yang kliennya at the end nanti tak guna apa sistem tu, tak ada masalah, bukannya tak ada markah pun kat situ, cuma kita nak dapatkan requirement yang sebenar dan juga masalah problem statement yang sebenar daripada industri dan juga klien-klien di luar sana. Tapi kalau gunakan klien PBU pun sebenarnya itulah macam Cik Ismail katalah, cuba kita limitkan lah. Kita nak student tu berurusan dengan luar supaya dapat pengalaman untuk berurusan dengan orang-orang luar ni lah. Itu saja. Ada soalan-soalan yang lain, jelas ke? Sir. Nak tanya yang berkaitan supervisor tu kan, sekarang ni kalau kita nak pergi research supervisor tu, kita nak face to face ke nak online, sebab tak ada yang mana yang tak ada nombor supervisor.
Itu bergantunglah pada awak. Dapatkanlah dulu nombor supervisor tu and then cuba buat appointment dengan supervisor tu dan berjumpalah. Sebab sekarang ni kalau setakat nak jumpa 2-3 orang masih lagi boleh menjaga SOP sebenarnya. Okay, kalau ada kalau pensyarah tu memang ada di poli, hubungi dia, okay, cuba kalau boleh lah, sebab saya rasa untuk bentangkan benda ni kalau ada option untuk berjumpa face to face lagi bagus. Tapi kalau tak ada, berbincang semula dengan potential supervisor tu. Kalau nak jumpa melalui Google Meet pun tak ada masalah, okey je. Okay, asalkan benda yang nak disampaikan tu tercapai ataupun jelas SB tu boleh faham dan sebagainya. Okay, semua semester 5 ada di Kamsis ke? Ya, wajib kan. Kan? Yes, sir. So tak ada masalah kot rasanya sebab semua ada di kampus. Kalau nak jumpa, just buat appointment saja, hubungi tu, dapatkan nombor kontak SB dan berjumpa je lah. Tak ada masalah. Okay. Okay, sir. Terima kasih. Okay, next soalan. Tak ada apa-apa dah. Jelas? Tapi tak apa kalau tak jelas pun, daripada semasa ke semasa boleh ni lah, boleh hubungi dengan unit project. Okay, saya rasa itu saja. Saya rasa dah lama dah ni kot rasanya. Itu saja pada saya. Sekali lagi saya ucapkan semoga semuanya berjalan lancar dan sukses. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih Puan KJ dan juga penyelia-penyelia yang hadir sekali dan juga pelajar. Okey, terima kasih Rajiv. Sama-sama. Terima kasih, Yes. sama-sama. Sama, saya tamatkan sekarang ya. Okey. Okay. Ada lagi? Okay, tapi kalau SB yang dah tak ada apa-apa, boleh ni lah, boleh teruskan dengan tugas yang lain-lain lah. Tapi kalau nak stay pun boleh, tapi kalau pelajar yang masih ada soalan dan sebagainya nak tanya, silakan. Okay, SB kalau nak left, nak buat kerja lain pun saya rasa okey kot. Just nak maklumkan dekat pelajar semua, boleh masuk link dekat chat lepas ni untuk talimat OBE pula. OBE start pukul apa? Sudah? OBE tengah berlangsung, so diorang masuk terus. Okay, saya rasa better kita ke OBE lah. So yang soalan-soalan lain tu boleh refer ke WhatsApp lah. Okay, alright, itu saja daripada saya. Saya tamatkan sekarang. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Terima kasih, sir. Terima kasih, Cik. Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you, sir. Terima kasih, Cik. Terima kasih, Cik. Terima kasih. Selamat. Terima kasih, Cik. Hello. Ya Fatin, kenapa? Fine. Borang survey tu kami kena buat sendiri kan? Yes, semua sendiri. Kalau contoh kan, sebab kami punya projek berdasarkan suara orang ramai. Jadi kalau kami edarkan juga melalui online boleh tak? Boleh? Awak nak buat research paper? Buat paper macam kalau nak tanya pendapat orang tapi macam susah kadang-kadang nak jumpa orang tu. Jadi kami edarkan secara online dah. So dia isi borang tu secara online. Boleh tak? Boleh. Macam sekarang ada platform Google Form, awak boleh juga gunakan Google Form untuk edarkan survey. Terima kasih. Okay.